Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Allahumma baligh lana lailatul qadr warzuqna lailatul qadr. Ya Allah, sampaikan kami dalam lailatul qadr pada 10 malam terakhir dan rezekikan kami mendapat lailatul qadar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Salwa yang menjemput saya pada akhir-akhir Ramadan. Sebenarnya masuk bulan Ramadan ni saya terfikir juga, lama aku tak jumpa Kak Salwa. Rupanya Allah Ta'ala jawab, baru terdetik je tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Rupa-rupanya muslimat, kalau nak ikut kuliah tu sebelah pagi memang saya sangat full, Alhamdulillah. Namun kebetulan hari ini hanya ada solat tasbih dan tazkirah ringkas di tempat saya. Itulah dua orang pun kata, ya Allah Ustazah, sampai hati ambil hari kerja nak buat macam mana, itulah masa yang saya ada. Tiba-tiba Kak Salwa pula bagi tahu semalam, mana free tak? Saya adjust balik, kena pukul 8, tetap hadir pukul 8, terus buat tasbih, yang lain semua buat sendiri-sendiri. Kemudian ada tazkirah ringkas sebab saya nak kena ke Masjid Al-Falah. Allah Ta'ala detikkan, rupanya Allah Ta'ala takdirkan juga. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kalau kita tengok tadi, banyaklah info-info yang Kak Salwa bagi tahu kepada kita, terutamanya tentang sedekah, tentang jauh sikit ke dekat sikit? Jauh sikit, okey, okey, Alhamdulillah. Tentang sedekah, nampak gayanya kita punya tazkirah kita hari ni kena fokus yang tu lah. Sebab nak kena bagi semangat. Kena bagi semangat, bukan senang ni nak bersedekah. Sebab apa? Hari-hari orang datang minta sedekah, kan? Tapi tak apa, insya-Allah. First kali muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya saya nak bawa Ramadan dan taqwa. Sebab apa? Sesuai dengan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 183. Memang muslimat hatam ayat tu. Sebab apa? Setiap kali kuliah aja bulan Ramadan tak akan lari daripada ayat tu. Asatizah mana pun dia akan sebut juga ayat tu, ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas umat sebelum kamu. La'allakum, agar, supaya kamu bertakwa. Kata ulama, agar dan supaya itu juga termasuk dalam, bukan semua orang yang akan mendapat takwa. Itu dia, itu perbincangan kita lah sebenarnya. Takwa kita tu duduk kat mana? Bila cerita pasal takwa, duduk cari no, takwa, jalan takwa ke, surau takwa ke, masjid takwa, tak tahu kan? Allahu Akbar. Takwa definisi dia sangat mudah. Takut hanya kepada Allah dan bukan selain daripada Allah. Itu dia takwa. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa ini seumpama orang yang berjalan di atas satu jalan yang mana jalan itu dipenuhi dengan batu kerikil, dipenuhi dengan kaca-kaca, dipenuhi dengan duri-duri. Agak-agaknya lah kalau kita jalan atas jalan yang macam tu, apa kita buat? Kita akan jalan dengan penuh
hati-hati. Kita akan letak ke tepi ke, kita kutip buang ke, atau kita sangat hati-hati. Sebab apa? Kalau kita jalan lenggang kangkung, jadi apa kaki kita? Luka. Kena pula enjin kencing manis, merempaklah jawab dia kan. Itu dia. Macam itulah diumpamakan hamba Allah yang Allah Ta'ala dah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. So kita faham, kita duduk kat sini sebagai hamba Allah. Bila hamba Allah, maksud kita akan beribadah kepada Allah. Nak beribadah kepada Allah tu, di situlah ada ketakwaan. Maka kita akan jalani kehidupan kita di atas dunia ni dengan penuh takwa. Maksud kata hati-hati, takut melanggar perintah Allah. Bila Allah Ta'ala perintah kita wajib kita kena buat. Tu dia orang takwa. Sebab dia akan berpaksikan kepada 5 hukum: wajib, haram, sunat, makruh, harus. Apa saja kerja yang dia nak buat, dia akan duduk atas 5 hukum ni. Dia akan tengok, oh aku rupanya nak solat ni. Tengok pula solat apa? Solat fardu. Okey, wajib. Buat tak? Buat. Sesungguhnya. Bukan buat sambil lewa. Tu dia orang bertakwa. Cumanya macam mana kita nak capai takwa tu? Sebab apa? Dalam bulan Ramadan dekat sangat ayat tadi tu, la'allakum tattaqun. Tu maksud kata puasa je orang tu takwa. Tapi ada pula ulama kelas, puasa orang awam dengan puasa orang khusus kan. Orang awam hanya menahan lapar dan dahaga daripada matahari terbit sampai matahari tenggelam. Tu je dia. Yang lain dia tak menahan. Yang boleh tahan yang tu je. Marah tak boleh tahan, mata tak boleh tahan tengok yang tak elok, telinga tak boleh tahan mendengar perkara yang tak elok, mulut tak boleh tahan daripada bercakap perkara yang tak elok. Maka dia hanya dapat lapar dahaga. Itu dia puasa orang awam. Tak apa muslimat, tahun ni kita sifarkan puasa kita cara orang awam. Walaupun berbaki tak berapa hari dah lagi kan, muka-muka hujung kita tu husnul khatimah. Walaupun muka orang awam tak apa, redha. Boleh no? Alhamdulillah, tekad kita insya-Allah, azam kita. Okey. Sebab apa? Innallaha la yanzuru ila qulubikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa asqakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak tengok rupa paras kita, tak tengok harta benda kita, tak tengok jawatan yang kita ada, tak tengok apakah kita ni orang yang berkuasa, tak tengok apa kita punya pangkat dan sebagainya. Walakinnallah, akan tetapi Allah Ta'ala tengok hati kita. Hati apa tu? Hati yang ditempati takwa. Kalau sekadar tengok hati saja, maka di situ ramailah orang awam akan kata, dia pakai, dia tak dia free hair, dia tak solat, dia tak berzakat. Maka dia kata bila orang cemuh dia ataupun orang komentar tentang dia, dia kata baik-baik sikit, Allah Ta'ala tak tengok rupa paras, Allah Ta'ala tengok hati. Bukan macam tu cara dia. Maksud kata tengok hati ni, hati yang ditempati takwa. Bagaimana nak letakkan hati kita ditempati takwa? Dia ada 2 je muslimat. Kalau tak takwa, dia jadi tokoh. Maksud kata dia tak boleh. Kalau hilang takwa akan masuk dosa. Kalau tak ada dosa, ada takwa. 2 tu je sebenarnya. Sebab tu dalam satu hadis sebut, inna fil jasadi mudghatan, dalam jasad manusia tu ada satu segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasad. Bila baik, dia baiklah seluruh jasad kita. Idza fasadat fasadatil jasad. Bila baik dia, bila jahatnya dia, maka jahat keseluruhan jasad. Sebab yang ni dia adalah raja. Dia akan mengarahkan seluruh anggota untuk melakukan mengikut kesesuaian nafsu yang sedang mendidik dia. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kita nak dapatkan takwa saat kita puasa? Bagaimana kita nak dapatkan pahala yang Allah Ta'ala kata untuk orang puasa ni tak ada pada angka? Betul tak? Orang yang puasa, pahala bagi orang puasa tidak ada pada angka.
Biasanya baca Quran 1:10, 2:20 kan, 2 huruf 1 huruf 10. Bandingan masuk dalam bulan Ramadan pula, macam kita dapat pahala fardu di bulan yang lain, sedangkan baca Quran je. Tu hebatnya Allah Ta'ala punya tawaran. Kemudian bila kita solat, seumpama solat fardu seumpama 70 kali solat fardu di bulan yang lain. Itu bandingan pada angka. Tapi pada puasa, serah kepada Allah. Makna kata banyak Allah Ta'ala nak bagi. Lalu bagaimana? Nak bagi dekat siapa? Siapa yang puasa nak dapat limpah ruah daripada Allah tu? Iaitu puasa orang yang bertakwa lah. Kata Nabi, imanan wa ihtisaban, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa. Inilah dia ciri, salah satu ciri orang bertakwa. Sekali lagi saya tanya, nak mai ikut mana takwa tu? Sudah terkedu ke, duk terfikir ke macam mana nak datang takwa, kita nak jemput takwa? Pertama sekali, takwa ini akan datang melalui ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut, iaitu orang takwa ni, daripada hamba-hamba Allah adalah para alim ulama. Sudah ustazah jenuh nak ligan, nak bagi jadi ulama ni bukan senang. Kan? Allahu Akbar. Itu yang khususnya. Yang umumnya, siapa nak jadi orang takwa kena ada ilmu. Tu je dia punya jawapan dia. Ilmu apa muslimat? Masakan ke? Jahitan ke? Bulan Ramadan kan ilmu ni paling famous dua-dua ni. Siapa yang ada ilmu ni untung ni masuk bulan Ramadan ni. Tak menang tangan. Habis Ramadan terlantar, letih. Allahu Akbar. Tapi takwa tak datang daripada ilmu tersebut. Tetapi kalau orang yang menjahit, orang yang memasak, dia ada ilmu ni, maka jahitannya jahitan orang yang bertakwa. Masakannya, hasil air tangannya hasil air tangan orang yang bertakwa. Ilmu apa tu? Ilmu fardu ain. Sebab melalui ilmu fardu ain kita akan ma'rifatullah, kenal Allah. Bila kenal Allah mesti cinta. Bila cinta mesti ada taat. Bila taat akan datang gemarnya beramal ibadah. Itu takwa yang kedua. Bila dah kenal, dah tahulah hukum hakam dia, kita kenal Allah melalui rukun iman. Lepas tu Allah Ta'ala minta pula bukti. Mana dia kata kenal, kata cinta, mana dia bukti? Maka orang takwa ni cepat-cepat dia akan sedar, oh pasti nak beri bukti. Apa bukti dia? Melalui amal ibadah. Dan amal ibadah tu pula muslimat bukan main paksa-paksa, mesti dengan rasa gemar. Itu. Tapi nak rasa gemar tu kena paksa dulu. Nak rasa seronok buat amal ibadah tu kena mujahadah dulu. Seronok solat senang tak? Nak rasa seronok solat, Allahu Akbar, bebannya Masya Allah, Tabarakallah kan. Baru habis solat zuhur, masuk asar, masuk pula dah. Kan masih rasa satu bebanan. Tapi insya Allah yang wajib kita settle solat 5 waktu. Ini dia punya indikator kita dalam KPI Ramadan yang terakhir ni. 4 perkara ni Nabi bersungguh-sungguh buat. Pertama, solat, banyakkan solat qiyamul lail, tahajud, solat-solat sunat rawatib dan sebagainya. Kan? Ada lagi yang kedua, apa lagi? Yang kedua tilawatul Quran. Yang ketiga zikir dan doa, banyak-banyak berselawat. Yang keempat adalah bersedekah. Nanti kita masuk 4 sedekah tu dia agak panjang sikit, sebab dia macam literan lah juga. Kan lebih kurang macam tu. Okey, kita tengok bab solat muslimat.
Ustazah, saya 5 waktu settle. Salat ala waqtiha insya-Allah. 10 hingga 15 minit pertama orang azan, asalkan azan je saya duduk atas jadah. Asal dah duduk atas jadah lah mesti orang azan. Itulah saya. Macam itulah kan. Alhamdulillah, syukur sangat. Seronok kan? Okey. Lagi apa lagi nak kena tambah ni Ustazah? Ni 10 terakhir ni. Sebelum ni dia buat sikit-sikit. Salat rawatib, salat sunat yang mengiringi salat fardu 12 rakaat itu. 2 sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Dapatlah 12 rakaat di situ. Siapa yang lazim ni maksudnya mewajibkan kebiasaan ke atas diri dia, istiqamah duk buat solat sunat rawatib ini muslimat. Dalam hadis buniyallahu lahu baitan fil jannah, Allah Ta'ala bina satu rumah di dalam syurga kepada dia, khusus kepada orang yang rajin buat solat sunat rawatib. Tapi kena lazim lah, kena istiqamah lah. Ni mula tak mana ni? Mula kat mana? Mula dekat 10 terakhir ni. Kelebihan solat sunat rawatib ni lebih daripada solat tarawih. Jadi muslimat rugi kalau buat solat isya, lepas isya tak buat solat sunat selepas isya. Sebab apa? Nak prepare lutut kan? Nak solat tarawih nanti 20 rakaat, kat sini 20 ke 8? 20, masya-Allah, tabarakallah. Alfu mubarak wa ajmalut tahani. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi rugilah kalau kita tak buat solat sunat ba'diyah, qabliyah. Allahu Akbar. Itu solat tampalan kepada kekurangan pada solat fardu kita. Dalam satu hadis qudsi ada kelebihan disebut tentang orang yang buat solat, lazim diri dia untuk buat solat sunat tarawih. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf orang buat solat fardu itu sebagai orang yang nak dekat dengan Allah. Tetapi orang yang selepas solat fardu dia buat solat sunat rawatib ini, qabliyah ba'diyah ini, orang tadi bukan sekadar dekat tetapi nak akrab, rapat dengan Allah. Allah Ta'ala iktiraf jadi awliya illah, kekasih-kekasih Allah, ahibba illah. Allahu Akbar. Itu tanda cinta. Sebab sunat kan? Nabi diceritakan dalam kitab Tanwir Al-Masalik, Nabi SAW tak pernah tinggal solat sunat rawatib. Nabi akan lakukan, kalau terlupa, tertinggal, akan qada. Sampai macam tu sekali. Allahu Akbar. Yang kedua, orang yang lazim istiqamah buat solat sunat rawatib ini, Allah Subhanahu Wa Taala istihar perang kepada orang yang cari pasai dengan dia, yang bermusuh dengan dia. Contohlah kita kan rajin buat solat sunat rawatib, orang cari pasai dengan kita, Allah Ta'ala istihar perang dengan dia. Jangan pula kita bagi tahu, kau jangan main dengan aku. Aku ni rajin ni buat solat sunat rawatib ni, kau jangan. Jangan, tak payah bagi tahu pun. Allah Ta'ala turut memusuhi orang yang memusuhi kita. Dan kita pun kena hati-hati. Bila kita memusuhi orang yang rajin buat solat sunat rawatib ni, Allah Ta'ala istihar perang dengan kita. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara pandangan matanya, memelihara pendengarannya, memelihara langkah kakinya, dan memelihara hatinya. Maksud kata, ada ruang untuk buat kejahatan, tapi Allah Ta'ala pelihara. Ada ruang untuk dia buat kemungkaran, Allah Ta'ala pelihara dia. Ada masa dia, ada je masa dia untuk terlibat dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, tapi dia dalam pemeliharaan Allah. Nabi SAW masa zaman remaja baginda pernah jadi satu pesta di kota Mekah. Nabi sebagai seorang remaja teringin juga nak tengok apa ke benda dekat bawah sana kan. Apakah yang nampak seronok, lampu gemerlapan dan sebagainya. Nabi teringin nak turun tengok. Tiba-tiba Nabi rasa mengantuk. Allah Ta'ala tidurkan. Itu maksud pemeliharaan Allah. Kita pun sama muslimat ni bulan Ramadan ni.
time lunch tak gaduh masak, tak apalah, sambil lipat baju tengok Netflix. Lama dah tak tengok. Contoh kan, bukan mesti Mak Al-Falah. Kak Salwa contoh semua, Masya Allah, Tabarakallah. Masing-masing imarah kan Kak Salwa kan, Masya Allah. Tengah duk seronok nak tengok handphone, nak tengok apa berita hari ni. Bulan Ramadan, ingatkan reda segala fitnah, ingatkan reda segala gosip-gosip, ingatkan reda segala apa caci maki. Rupanya ya Allah, makin banyak tangan kita ni duk gatal juga nak komen. Tiba-tiba dalam hati terlintas pada aku komen benda-benda yang tak pasti, yang aku tak tabayun lagi. Lebih baik aku baca Al-Quran. Itu dia pemeliharaan Allah pada kita. Nampak tak? Ada saja masa nak komen tu, ada saja masa nak berwhatsapp dengan sahabat, nak gosip-gosip tentang orang lain, ada saja. Tapi tiba-tiba lintasan yang lain, pada aku sibuk hal orang lain, lebih baik aku berwuduk, aku salat. Itu dia pemeliharaan Allah. Kaki ni gagah je kalau nak langkah pergi buat perkara mungkar, tetapi tak pergi pun. Itu dia pemeliharaan Allah bagi orang yang buat solat sunat rawatib. Kalau yang ada solat fardu yang pernah ditinggalkan, kan, pernah tinggal dengan sengaja. Kalau sengaja ni dalam kitab Tanwir Al-Masalik, wajib disegerakan. Inilah masa dia, 10 hari terakhir. Mana nak tahu, kita buat satu dalam bulan Ramadan, walaupun status dia qada, tapi status lagi dia adalah solat fardu. Solat fardu dalam bulan Ramadan bersamaan dengan 70 kali solat fardu di bulan yang lain. Tiba-tiba duk qada sampai ke dalam Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar, pahalanya seperti 1000 bulan, seumpama dengan 83 tahun. Agak-agak nak hidup lagi tak kita 83 tahun akan datang? Tak hidup dah. Tapi bila kita duk buat macam ni, pahala tu mengalir, kita mati masih sampai lagi pahala-pahala dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa yang ada qada yang perlu disegerakan, segerakan. Pilih, inilah tempat dia aku nak mendiri, inilah masa dia. Pada 10 yang terakhir ini dipanggil masa kecederaan, kecemasan. Masa ni buat yang ada qada, buat. Allahu Akbar. Banyak tak kita dapat? Banyak. Buat pula berjemaah. Macam mana tu buat berjemaah? Duk tinggal solat subuh kan, dulu-dululah masa zaman Pok Yeyeh dulu ni. Tinggal waktu subuh mak gerak, bukan tak bangun, lepas tu tidur balik. Mana sengajalah tu, bukan tak sengaja. Bangun-bangun dah subuh elephant dah. Alah, teruslah pergi kerja, pergi belajar, macam tu lah. Ni tekad ni, 10 terakhir waktu imam buat solat tarawih 20 rakaat, kita dekat belakang boleh saja kalau kita nak qada solat subuh kita. Bayangkan ikut imam 20 rakaat, kita buat salat qada subuh 20 rakaat berjemaah dengan pahala tak tahu nak ceritalah banyak mana. Allahu Akbar. Sebab kita ada istighfar, kita ada bertaubat daripada dosa-dosa lalu kita. Moga Allah Ta'ala ampunkan. Kemudian waktu kita nak baca doa kunut kan, mungkin Ustaz lain dah pesan, cuma saya ingatkan lagi lah. Doa kunut bukan sepanjang tu. Ada yang tanya, Ustazah, kantui lah saya nanti baca doa kunut, satu angkat tangan, lepas tu baca doa panjang, imam dah sujud. Doa kunut ni sifat dia sunat ab'ad. Okey. Kemudian angkat tangan tu sunat hai'ah, tak angkat pun tak apa. Nak baca dia pula macam mana? Baca dia pula yang paling ringkas dan simple, tapi ada dalam 3 rukun doa. Pertama, buat pengakuan astaghfirullah. Ni contoh ayat dia, astaghfirullah. Yang kedua, al-azim, pujian kepada Allah. Yang ketiga, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selesai, selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Simple doa kunut kita, tapi masih ada dalam 3 rukun doa tu. Pengakuan, pengagungan, selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun tak tahu kita duk buat solat qada subuh.
Kalau kita buat 10 malam, berapa dah kita dah bayar? Allahu Akbar. Moga-moga Allah Ta'ala hadiahkan juga fadilat solat sunat tarawih, insya-Allah. Kalau kita mati pun Allah Ta'ala tak tanya banyak mana kamu buat solat sunat, tak tanya. Allah Ta'ala tanya yang wajib itu, insya-Allah. Boleh gitu, insya-Allah. Okey, seterusnya tilawatul Quran, tak dapat kita nafikan. Perbanyakkan membaca Al-Quran, iaitu dengan satu huruf bandingannya 10. Masuk bulan Ramadan, perbuatan membaca Al-Quran itu, amalan baca Al-Quran itu adalah sunnat, tapi pahalanya seperti pahala fardu. Perbanyakkan di sudut apa muslimat? Kalau kita perbanyakkan tilawah, di sudut gandaan pahala tu kita akan dapat. Percambahkan. Kak Sawa kata semenjak mentang-mentang lah pakat khatam habis dah, dia punya masjid surut. Tak nampak rupa dah kan. Maka kena lagi. Sebab apa? Kita nak jadi, dalam satu hadis disebut al-murtahal wal murtahil, orang yang baca Al-Quran kemudian dia ulang lagi. Kita nak jadi macam tu. Bila habis, bukanlah maksud kata sudah tutup buku, tak mau tengok dah, nak buka tahun depan pula. Bukan. Maksud kata kena usahakan untuk baca lagi, rebut di dalam bulan Ramadan ni. Allahu Akbar. Di sudut pahala pun punya kau punya Allah Ta'ala nak bagi. Tak pernah Allah Ta'ala bagi tawaran seperti mana bulan-bulan yang lain. Sangat hebat. Allahu Akbar. Nampak tak tu muslimat? Masya Allah. Kemudian di sudut keutamaan yang lain, selepas kita bertilawah, maka kita akan bertadabbur. Tadabbur. Bila kita tadabbur ni, Masya Allah, tabarakallah, kita akan mendapat pahala di sudut kemuliaan. Sebab daripada tadabbur itu akan datang teguran-teguran dalam hati kita. Akan datang ayat-ayat yang kita boleh relate dengan masa yang berlaku kepada kita hari ini, dan menambahkan keinsafan kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Dua perkara ni kita kena bersama-sama. Datang dalam bentuk grouping pun tak apa muslimat. Sebab nak belajar seorang-seorang kan sesat nanti tadabbur, kan? Nak kena tafsir dulu, nak tadabbur seorang-seorang kan nanti ke mana-mana hala. Buat grup lagi, duduk imarahkan masjid dengan sahabat-sahabat yang lain, tadabbur pula, sesi tadabbur sambil baca, sambil tadabbur. Macam tu. Tilawah pun dapat, tadabbur pun dah dapat, insya-Allah. Saya baru ni pergi lead satu bacaan khataman Al-Quran, satu surau. Dia tulis apa dekat situ? Ustaz, jemputan ustazah untuk khataman Al-Quran dan tafsir. Wah, saya kata aku tak pernah jumpa lagi tempat lain tu. Surau je pun. Peserta-peserta dia semua 50-an ke atas. Wah, tapi hebat boleh tafsir tu. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya rutin tafsir tu berlaku sebelum Ramadan lagi. Jadi dia punya ending dia dekat dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini satu semangat. Biasanya semangat baca Quran ni kita tengok grup muslimat paling ramai kan. Muslimut sikit je. Mungkin dia orang baca waktu malam, insya-Allah lah kan. Sebab mereka, kita ada ruang waktu ni, mereka bukan ruang waktu kita. Mungkin mereka bekerja. Malam baru mereka baca husnuzan. Okey. Kemudian itu di sudut tilawatul Quran. Bulan ini memang bulan Al-Quran. Jangan siapa menafikan. Al-Quran pun diturunkan dalam bulan yang sama. Masya Allah, tabarakallah. Diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Jibril dengan ayat yang bukan sekaligus, sikit-sikit. Sebab sifat Al-Quran itu sangat berat, tetapi bila turun menenangkan hati. Bila turun saja, dalam peristiwa Nabi menerima wahyu, ada kala Nabi demam, ada kala Nabi macam nak pingsan, ada kala Nabi berpeluh-peluh. Bila ditanya,
Kerana apa? Beratnya nak terima satu-satu ayat tu. Yang paling berat ketika Nabi kata ada bunyi loceng. Nabi sampai macam tak mampu, berpeluh-peluh badan Nabi, walaupun ketika tu pada musim yang dingin. Itu hikmah dia. Dan sifat turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berlaku 23 tahun. Al-Quran ini memang kita kena muliakan muslimat. Walau bagaimana sekalipun, jangan sesekali kita memandang ia sebagai satu khazanah sahaja, bukan. Kerana di dalamnya ada ayat-ayat yang menceritakan in future, masa depan kita, yang menceritakan masa lalu untuk pengajaran bagi kita, yang menceritakan masa kini untuk apa yang kita kena buat, dan menceritakan janji-janji syurga dan janji neraka bagi kita. Tengah buntu duk cari jalan nak jadi orang bertawar macam mana, buka Al-Quran. Buntu nak buat keputusan apa-apa, buka, cari dalam Al-Quran. Buntu kerana stres, tekanan, depression dan sebagainya, cari dalam Al-Quran. Semalam saya ikut satu program di Pusmanita di JCOM. InsyaAllah muslimat, ada seorang datin ni, datin ni masya-Allah, dia cerita pengalaman dia. Dia kata dia ni ambil PhD, muslimat. Ambil PhD ni, punya sibuk, Al-Quran tak baca, tapi Yasin alhamdulillah dia kata hari-hari baca. Tapi dia kata dia bujuk hati dia ni, tak apa, aku baca Yasin, Al-Quran juga, kan, hari-hari baca. Kemudian oleh kerana beratnya pengajian tersebut sampai dia depression. Bila dia jumpa dengan kawan dia pegang, tunjuk dekat dada dia ni, dia kata rasa sakit. Dan dia pun memang kurus orangnya. Kau untuk tunjuk dekat dada ni sebab dada kamu tidak ada Al-Quran. Balik baca Al-Quran. Dia tersentap dengan teguran kawan dia. Dia kata, betul ke? Aku ni tak ada Al-Quran, kan hari-hari aku baca Yasin. Dia kata setiap pagi memang tak pernah tinggal malam Jumaat dengan sahabat-sahabat. Itu kan Al-Quran juga, dia kata. Maka dia nak sahut cabaran daripada kawan dia. Selepas dia buat solat sunat duha, dia pun ambil Al-Quran, dia pun buka. Masa dia buka tu, sebab apa? Kawan dia kata, kalau kamu nak cari ubat daripada depression kamu, tekanan yang ada pada kamu akan jumpa dalam Al-Quran. Maka dia pun buka. Bila dia buka, dia kata memang betul Allah Ta'ala tegur dia pada kali pertama buka. Dia kata satu huruf pun dia tak boleh baca. Itu teguran Allah. Sebab tak boleh baca. Yasin boleh baca, tapi Al-Quran yang dia buka, yang dia dah tinggal selama 15 tahun, tak pernah buka kecuali Yasin saja, dia nak baca. Itulah teguran Allah. Sebab kamu tak dapat baca Al-Quran, maka hati kamu pun akan kosong, mati. Kata Ibnu Mas'ud, cari di 3 tempat jika hati kamu mati: dalam majlis ilmu, majlis zikir, ketika baca Al-Quran, dan ketika munajat. Kalau tak jumpa juga pada mana-mana tempat, rayulah minta pada Allah supaya diganti dengan hati yang baru. Maka dia kata dia pun ambil keputusan. Nak berhenti dulu daripada PhD dia, nak sambung cari guru-guru yang pakar, dan dia nak belajar baca Al-Quran bermula daripada alif ba ta. Allahu Akbar. Dia kata jumpalah seorang ustazah tu, dipendekkan cerita. Ustazah tu punyalah banyak anak murid dia, malam-malam nak pergi hari-hari. Anak murid dia semua taraf cucu-cucu dia 3-4 tahun 5 tahun, 3-4 tahun 5 tahun. Maka setiap kali dia datang, dia orang tanya, "Anti, kenapa anti baca macam kita orang?" Kan dia kata macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata tak apa, demi nak menjaga kembali hati dia tu. Allahu Akbar. Nak baiki balik, nak cari penawar melalui Al-Quran dengan penyakit yang dia ada. Alhamdulillah. Sehingga kini dia kata sekurang-kurangnya setiap hari dia usaha untuk dapatkan juga 1 juzuk. Allahu Akbar. Itu sangat jadi inspirasi kepada kita. Saya pun jumpa Syaitan Datin, saya nak bawa kisah Datin ni. Saya nak bawa kisah Datin ni untuk semua muslimat lain terinspirasi. Moga dapat pahala pada Datin, dapat pahala juga pada saya. Semua orang terinspirasi. Allahu Akbar. Dan yang keempat, ketiga dulu. Ketiga,
banyakkan berdoa dan berzikir. Doa yang paling ampuh ni dah masuk bulan Ramadan. Yang kedua, kita sebagai hamba Allah, nama ibu pula kan, nama bapa pula, insya-Allah. Dan kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ini yang paling super. Duduk dalam majlis ilmu ni, tadah tangan banyak-banyak, minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, berdoalah padaku, aku akan memakbulkan apa yang kamu nak. Minta ya Allah. Minta Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Sebab hidayah ni kadang-kadang, hidayah tu dah ada, tapi taufik tu kadang-kadang pergi dan kembali. Pergi sekejap, kembali pula. Ikut iman kita. Yazid wa yanqus. Ada kadang-kadang tambah, ada kadang-kadang kurang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta Allah Ta'ala jadikan sebagai petunjuk bagi kita. Bila dah dapat dah petunjuk, dah dapat dah hidayah, minta pula, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau besongkan hati kami setelah kau bagi hidayah kepada kami ya Allah. Merayu. Kalau ketika saat ini muslimat, hati kita tengah menderita sakit, sakit hati ni banyak muslimat. Sakit hati sebab ada hasad dengki, sakit hati sebab rajin ikut nafsu, sangat mudah mengalah dengan nafsu, sakit hati kerana ada perasaan riya, ujub, sum'ah, sakit hati sikit-sikit rasa nak takabur, rasa dia paling hebat dan sebagainya. Itu semua penyakit-penyakit kronik bagi hati. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuci hati kita semua. Sebab tu parameter takwa yang ketiga adalah selepas kita gemar beramal ini, maka akan masuk satu wilayah nama dia penyucian bagi hati. Bila kita dapat penyucian bagi hati ni, Masya Allah, tabarakallah, dalam doa, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata mukmin. Dekat mana pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu langkah kita langkah pun doa dalam pemeliharaan Allah, insya-Allah. Dan kita mintalah apa saja dalam bulan Ramadan, tatah pula dalam 10 yang terakhir ini, kita di antara doa yang Allah Ta'ala makbulkan. Doa segala-galanya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan syarat kita berdoa, mohon pertama sekali tentang akhirat. Puji Allah, pengakuan puji Allah, mohon tentang akhirat. Barulah minta hal dunia. Jangan minta dunia dulu. Ya Allah, mewahkan rezekiku ya Allah, baru nak minta mati husnul khatimah. Tak berapa nak cantik cara kita minta doa. Minta hal-hal akhirat. Dalam sujud kita, setiap kali kita solat, perbanyakkan. Kalau solat seorang tak apalah, lantak pilah nak doa. Last sekali tu nak doa sampai masuk asar pun tak apa, silakan. Tapi kalau ikut imam, jangan buat kerja macam tu. Kemudian sebelum kita bagi salam, dah terlupa waktu sujud, waktu bagi salam pun ada kesempatan sebelum bagi salam, innaka hamidum majid tu, sebab kita baca doa yang warid daripada hadis tu, kita doa apa yang kita nak tentang akhirat dan dunia kita. Paling-paling tak ingat ustazah, kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, tak apa. Dia panggil doa sapu jagat. Semua masuk dalam tu. Apa saja keinginan kita, hajat kita, apa semua disampaikan dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa. Kalau kita ada anak yang baru ke arah jalan nak soleh ni, mak kena mujahadah sikit, ayah kena mujahadah sikit. Kalau rasa ya Allah, kenapa ada something tak kena lagi kau, rupa-rupanya kita yang kena baiki sikap kita dulu. Masya Allah, tabarakallah. Dan terakhir sekali adalah banyakkan bersedekah. Ni berat ni muslimat. Berat. Setiap hari datang, setiap hari ada, setiap hari ada kelas ini kan kat Salwa kan, setiap hari ada. Ini Ustazah Nuriman dibawa apa pula dah, wallahu a'lam bissawab. Kan, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Okey, saya baca satu hadis muslimat. An Asma'a radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfiqi wa la tuhsi fayuhsi Allahu alayki wa la tu'i fayu'i Allahu alayki irdiqi mastata'ti muttafaqun alaihi kadza fil mushkah. Muslimat,
Rasulullah pesan khusus kepada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Macam pesan dekat kita. Kena anggap macam pesan dekat kita nah. Okey. Sayyidatina Asma radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruslah menginfakkan hartamu, janganlah kamu berkira-kira. Bukan maksud berkira-kira ni dia ambil kalkulator, tak. Berkira-kira tu maksud kata kita ada perkiraan pada harta yang kita nak infakkan. Nanti saya akan terang macam mana. Maka jika kamu berkira-kira, maka Allah Ta'ala pun akan berkira-kira dengan kamu. Berkira-kira Allah kepada kamu tu dalam memberi pemberian kepada kamu. Dan jangan kamu simpan. Jangan kamu simpan, maka Allah juga akan simpan untuk tidak memberi kepada kamu. Infakkanlah sebanyak mana yang kamu mampu. Allahu Akbar. Dalam kitab Mishkat, muttafaqun alaih. Kata Sayyidatina Asma ni adalah kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dua orang ni ikon sedekah paling famous waktu tu. Paling rajin. Tapi cara mereka berbeza. Sayyidatina Asma bersedekah bila datang saja nikmat Allah kepadanya, dia akan terus bagi kepada orang. Sayyidatina Aisyah pula, bila ada nikmat yang datang kepadanya, dia akan kumpul dulu bagi banyak, baru dia bagi, baru dia infak. Itu cara. Kita nak pilih mana satu cara pun tak ada masalah. Okey. Cumanya saya terfikir, kenapa Sayyidatina Asma dia punya kaedah sedekah dia begitu, dapat bagi. Rupanya baru hari ni saya jumpa hadis ni di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidatina Asma secara khusus. Rupanya bukan hanya kepada Sayyidatina Asma saja Nabi pesan. Nabi pesan juga kepada suami kepada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha, iaitu Zubair ibnu Awam. Sayyidina Zubair ibnu Awam. Masa mereka berkahwin muslimat, ni tokoh-tokoh usahawan ni, tokoh-tokoh founder zaman Nabi ni. Masa berkahwin mereka ni bukan daripada orang yang senang. Zubair ibnu Awam masa tu duk cuci jaga kuda orang, jaga kandang kuda, orang yang biasa-biasa sahaja. Tapi ala kulli hal, masya-Allah tabarakallah, atas semangat usahawan yang ada dalam diri Sayyidina Zubair, maka dia jadi orang yang paling dermawan pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang paling dermawan. Ada lagi Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain yang kita tak dapat nafikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidatina Asma, kalau muslimat perasan tadi, kalau kata kamu jangan berkira, sampai saja, seolah-olah sampai saja bagi. Okey, kita tengok di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi galakan untuk menambahkan infak dalam beberapa cara. Muslimat tengoklah, ada cara kita nak berinfak. Pertama, baginda mengarahkan secara jelas nyata dalam hadis ni untuk bersungguh-sungguh menginfakkan harta. Khususnya kalau kita tengok dalam bulan Ramadan 10 yang terakhir. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi ni adalah orang yang paling dermawan. Nabi ni adalah dermawan. Bila masuk saja bulan Ramadan 10 yang terakhir akan menambah kedermawan Nabi. Masya Allah tabarakallah. Maksud kata Rasulullah sungguh-sungguh melakukan kebaikan, termasuk dalam soal sedekah. Okey. Kemudian infak yang disukai ialah yang bertepatan dengan tuntutan syarak. Itu yang kedua. Yang kita bagi tepat dengan tuntutan syarak. Maksud kata kita bagi orang tu guna untuk jalan Allah. Macam Kak Sawa kata tadi, bagi untuk Palestin kan, bagi untuk bangunan masjid, bagi untuk kebaikan di jalan Allah, itulah infak kita yang paling tepat. Tapi kalau kita infak, kita tahu dah dia ni kalau ambil duit kita, dia akan ambil duit kita tu, dia akan buat maksiat. Itu tak boleh. Bahkan infak tadi tu yang kita tahu, yang kita tak tahu tak cerita lah, yang kita tahu bahkan akan jadi balak semula kepada kita. Macam kita menyokong dia.
Dia buat maksiat, dia buat mungkar, lepas tu dia publikkan. Tiba-tiba kita pergi pula infak kepada dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian menginfakkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat tidak mendatangkan pahala, bahkan mendapat bala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berkira-kira dalam menginfakkan harta yang merupakan penekanan terhadap arahan sebelumnya. Di sini ulama maksudkan apa yang dimaksudkan dengan berkira-kira ni muslimat. Okey, yang pertama, berkira-kira bermaksud kamu asyik menghitung wang, kemudian wang tu disimpan. Itu yang jelas lah. Balik rumah, buka peti besi, keluarkan duit, bilang, simpan. Oh, ada lagi. Alhamdulillah, simpan balik. Ni bulan Ramadan ni, 10 terakhir ni, orang duk suruh infak, dia sibuk bilang. Dia sibuk kira kan. Kira betul simpan. Kira lagi baru simpan. Okey. Kemudian maksudnya ialah jika kamu hitung-hitungkan dan kamu simpan, maka pemberian Allah kepada kamu pun akan dikurangkan. Duk simpan, duk kira, orang buat announcement, ada sedekah infak, siapa yang nak bagi 10 terakhir ni apa semua, dengar saja, tapi tak buat. Maka Allah Ta'ala pun akan berkira-kira untuk memberi pemberian kepada kamu. Sebagaimana kamu lakukan kepada orang lain, begitulah demikian Allah Ta'ala lakukan kepada kamu. Kata ulama, maksud yang kedua, jangan menghitung dalam memberi kepada fakir dan miskin agar kamu akan mendapat balasan dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni macam terkena jugalah batang hidung kita kan. Nak bagi, bila ada seruan untuk infak, kita pun buka wallet, ada kecil dengan besar. Kan? Kita pun pilih yang kecil. Susahlah nak jumpa orang pilih yang besar kan. Okey, ataupun buka wallet ada besar saja. Macam mana ni? Dah gelabah dah. Kentar dah tangan nak ambil ni. Allahu Akbar, pejam mata ni. Dah bubuh dah. Dia teringat seminggu dia bagi. Seminggu dia teringat lagi. Ya Allah, aku bagi tu. Tak apalah, 50. Tak apalah. Tak apalah, duk pujuk hati ni. Duk pujuk hati. Nak suruh redha tu bukan senang. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dan jangan kamu menyimpan harta kamu jika kamu tidak menginfak harta itu di jalan Allah. Sebaliknya menyimpan dalam bilik kamu, maka Allah Ta'ala akan menahan penambah kurniaan. Kurniaan ni muslimat bukan yang kita minta tau. Bukan yang kita pun, ya Allah aku nak gini-gini. Itu bukan dia. Kurniaan ini Allah Ta'ala bagi apa yang kita tak minta pun. Contoh kita minta benda lain, Allah Ta'ala bagi benda lain. Itu panggil kurniaan. Tiba-tiba sihat je. Betul? Orang lain bayar kita dah terlantar lah. Macam tu. Tapi kita sihat. Boleh lagi solat dengan mudah. Boleh lagi buat kebaikan yang lain. Itu kurniaan Allah. Acik-acik sihat sangat ni kenapa? Nampak macam ya Allah, kan daripada tahun lepas, hari tahun ni lagi sihat. Itulah kurniaan Allah. Masya Allah, Tabarakallah, yang kita tak minta. Okey, ihsan. Ihsan tu kasih sayang Allah. Senang nak dapat kasih sayang Allah. Allah bila dah sayang ni, kita buat kebaikan, kita buat amalan, artinya kita selangkah mendekati Allah, Allah lagi berlari mendekati kita. Itu panggil kasih sayang Allah, ihsan Allah. Dan juga pemberiannya kepada kamu. Bila kita orang yang bersedekah ni, pertama dapat rahmat, pertama dapat kurniaan tu rahmat, kedua ihsan, ketiga pemberian Allah. Pemberian Allah tu, ud'uni astajib lakum. Kamu doa kepada aku, mintalah apa saja, maka Allah Ta'ala akan makbulkan. Itu hikmah hebatnya orang yang berinfak yang tidak berkira-kira. Itu dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu saranan ataupun motivasi kepada kita. Infaklah sebanyak mana pun yang kamu mampu. Yakni jangan hiraukan jumlah yang banyak ataupun sedikit. Buka wallet, ada banyak bagi banyak. Macam itulah kan. Kalau tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Sebab dah sikit tak ada. Buka-buka wallet, ada yang banyak-banyak. Ambillah bagi yang banyak. Itu yang kamu mampu untuk bagi ketika itu adalah yang banyak, bukan yang sikit. Jangan pergi cari, tak apa saya balik dululah, cari kat Salwa, nanti saya ambil dia kecil-kecil, saya buat mai. Itu nampak berkira-kira. Nampak tak?
Allahu Akbar. Allah Ta'ala takdir waktu tu kita kena bagi. Jangan kamu beranggapan jumlah yang sebegini banyak adalah tidak sesuai. Kan kadang-kadang kita tengok, tak payahlah bagi banyak-banyak sikit, tak sesuai ni dengan diorang ni, kena bagi sikit sudahlah, jangan banyak-banyak sangat. Tu Nabi tegur kita tu. Dan jangan juga kamu merasakan benda yang sebegini sedikit tidak patut saya berikan. Masa banyak dia kata tak sesuai lagi banyak, kena bagi sikit. Tiba-tiba ada sikit, Allah aku ada hak ni je, kalau aku bagi habislah. Ada 10, nak bagi 10, aku ada apa? Macam tu. Yang sikit pun jangan ambil kira, yang banyak apatah lagi. Nampak tak? Jangan lepaskan peluang untuk menginfakkan apa-apa sahaja yang ada di dalam kemampuan kamu. Okey, kita masuk dalam kisah Sayyidina Zubair ibn Awam. Sikit kita masuk di mana Sayyidina Zubair ibn Awam setelah mana dia berusaha dengan mata pencariannya dengan Sayyidatina Asma ni, masya-Allah, akhirnya dapat jadi seorang usahawan yang berjaya. Yang mana Sayyidina Zubair ini memiliki 1000 orang hamba ketika tu. Dinyatakan dalam satu kitab Al-Isabah. Kemudian hamba-hamba Sayyidina Zubair ni dia buat kerja keusahawanan ni, sehinggalah mereka mendapat keuntungan. Kemudian duit daripada keuntungan itu tidak pernah sampai ke rumah Sayyidina Zubair ibn Awam. Tak pernah sampai, musliman. Sebab apa? Keuntungan tu semua dibagi ke jalan Allah. Tak pernah sampai. Yang ada kepadanya hanyalah keperluan untuk hidup sahaja. Sebab tu Nabi pesan kat Sayyidatina Asma, jangan simpan apa yang ada di dalam periuk kamu tu. Kalau ada tu keluarkan semua. Kemudian Sayyidatina Asma kata, ya Rasulullah, aku ni tak ada apa dah, hak milik aku tak ada apa kecuali apa yang diberi oleh Sayyidina Zubair saja kepada aku. Apa yang diberi oleh suami aku saja. Maksud kata, bila diberi oleh suami jadi hak milik dia, maka bolehlah dia nak sedekah. Sebab tu Nabi kata, apa yang ada dalam periuk kamu tu bagi. Sampai macam tu sekali lah. Kita tak sampai lagi kot makam tu. Duk baca banyak-banyak makam ni macam satu pun tak lepas lagi dengan kita kan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan saya inisiatif yang terakhir inilah saya bawa juga sumbangan daripada Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Darut Taujih, yang kita baca buku dia tu, kisah menarik dari Al-Quran. Dia kata, tolong bawalah pergi mana-mana surau, mana-mana masjid, ada rezeki insya-Allah. Jadi dalam sumbangan iftar sebenarnya untuk saya bawa balik kepada Ustaz Zamri Hashim, di situ saya pun duk terfikir macam mana aku pun sama juga melalui fasa-fasa macam muslimat juga. Hari-hari ada orang nak datang minta sedekah kan. Tapi bila fikir balik, ni motivasi ni untuk diri sendiri ni, mungkin muslimat boleh gunalah saya punya idea lah. Ni aku nak bubuh ni untuk aku ni sebenarnya. Macam tu. Untuk aku kutip di akhirat. Hasil dia bukan di sini. Ada setengah orang nanti infak, seronoklah dia orang boleh infak, orang selegalah dia orang boleh makan hasil daripada pemberian kita, seolah-olah kita nampak keuntungan tu belah mereka. Tidak. Para pelajar, para guru tidak mendapat satu pun keuntungan daripada hasil pemberian kita. Semua keuntungan tu kita yang dapat 100%. Itu perniagaan dengan Allah tau. Allahu Akbar. Yang mereka hanya dapat makanan, sedangkan kita dapat apa saja amalan yang mereka lakukan, bukan hanya mengembirakan mereka ketika mereka berbuka puasa, tetapi ketika sekejap lagi mereka solat maghrib, sekejap lagi mereka buat solat sunat lepas maghrib, sekejap lagi mereka solat Aisyah, kemudian buat solat sunat selepas Aisyah, kemudian buat tarawih, selepas tarawih tidur sekejap, bangun pula, kemudian buat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, mereka tilawatul Quran dan sebagainya. Semua tu 100% kepada kita. Betul tak? So kalau kita motivasi diri kita macam tu, akak-akak kita nak bagi tak RM1? Cakap biar serupa bikin lah kan. Macam itulah lebih kurang nak kita faham. Baru ni saya pergi dekat pejabat pelaburan Mara, saya kata nak bagi diorang faham ni maksud sedekah ni. Seandainya dalam pelaburan ni, dalam dunia, hal dunia, tiba-tiba Mara bagi tahu, okey kita labur RM2 akan naik 2 kali ganda. Agak-agak kita nak bagi tak RM2 tu?
RM2, ish, tak cukup lah. Masuklah 100 ke 200 ke. 200 macam sikit. Dia punya tamak kan. 2,000 baru best. Kan? Masuk 2,000. Itu pelaburan yang patuh syariah lah kita kata. Bawah dia bank negara dan sebagainya. Kemudian staf dia kata, betul lah Ustazah, kita tak pernah lagi lah terima orang masuk RM2. Untuk siapa tu? Sebab dia fikir untuk dia nanti benefit dia akan dapat. Macam tu, apatah lagi kalau kita bersedekah dengan Allah. Takkan kot kawan kita sebelah bagi 50, kita RM2, lepas tu di akhirat nanti apa hal kau orang lagi hebat pada aku? Kan? Rupanya ada perbezaannya di sisi Allah. Masuk syurga pun boleh menyesal. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Nampak tak? Jadi itulah motivasi sebenarnya. Bila ada datang macam ni, muslimat, saya pun pujuk. Okey, sebab kita ni bukan makam para sahabat lagi ni. Kita baru umat Nabi di akhir zaman yang struggle sangat nak menentang hawa nafsu ni. Maka ya Allah, aku bagi untuk aku ni sebenarnya. Untuk aku, cuma dia punya akaun je berbeza. Akaun akhirat, umpamanya begitulah, barulah boleh bagi. Mula-mula tu ya Allah, dia fikir juga banyak juga aku bagi. Bukan main, dia punya seronok tu, rasa macam kembang je boleh bagi banyak. Lama-lama Allah bisa tegal biasa, insyaAllah. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya letak dekat belakang tu, muslimat ambil. Saya tak nak paksa, walaupun hakikatnya memang nak paksa juga. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Nak bagi sama rata dengan sekat Salwa, Palestin dan masjid dan sebagainya, elok bagi macam tu. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala pandang usaha kita pada hari-hari yang terakhir ini. Muslimat letak dalam sampul tu, sebab muslimat nak suruh saya buat kerja lebih sikit. Saya yang nanti akan bank in kepada Ustaz, ataupun muslimat kata nak bank in sendiri pun tak ada masalah. Cuma bagi tahu dekat saya nama-nama almarhum dan almarhumah kesayangan kita untuk saya sampaikan kepada Ustaz Zamri, insya-Allah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyatin wa i'tiqad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Allahumma arzuqna lailatal qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.